Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, bertemu kita dalam Digital Learning PDPR Pendidikan Islam KSSM tingkatan 5. Tajuk kita hari ini ialah talak. Okey, yang pertama sekali kita lihat pengertian talak. Talak ataupun cerai sama ya. Okey, talak bermaksud pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas atau kiasan. Okey, pembubaran perkahwinan oleh suami. Oleh suami ya. Bila disebut oleh suami, maka maksudnya suami yang menceraikan. Isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Okey, dengan lafaz talak ataupun lafaz cerai yang jelas ataupun kiasan. Okey, kalau kita guna talak, cerai, itu maksudnya jelas. Tapi kalau kiasan, okey, kita bincangkan nanti dari segi lafaz. Okey, hukum talak asalnya adalah harus, maksudnya dibolehkan. Okey, seterusnya kita lihat contoh lafaz ya. Contoh lafaz tadi kita sebut lafaz talak tu ada jelas, ada kiasan. Okey, bagaimana yang dikatakan jelas? Jelas ialah contohnya seperti suami berkata, aku ceraikan engkau. Jelas dia sebut cerai. Ataupun aku talak engkau. Talak. Aku ceraikan engkau. Aku talak engkau. Jelas. Lafaz tersebut jelas. Jadi panggil jelas ya. Tak ada maksud lain dah. Maksud dia talak ataupun cerai. Okey, dari segi kiasan, contohnya suami berkata, aku lepaskan engkau mulai hari ini. Okey, bila disebut lepaskan, ini dipanggil kiasan, tidak jelas. Jadi apa maksud lepaskan? Okey, ataupun contoh lain, kalau suami berkata kepada isterinya, okey, pergilah hari ini, kamu nak ke mana-mana pun pergilah, aku bebaskan engkau. Aku lepaskan, aku bebaskan, pergilah nak ke mana-mana. Okey, maknanya dia boleh membawa maksud yang lain. Sebab tu dia kata tidak jelas ataupun kiasan. Jadi kiasan ini memerlukan niat. Sama ada nak ceraikan ataupun maksud yang di sebaliknya. Seterusnya kita lihat spektrum ilmu. Hukum asal talak ialah harus. Okey, tadi kita bincangkan hukumnya adalah harus, iaitu syarat memberikan kebenaran untuk pasangan suami isteri membubarkan perkahwinan kerana sebab-sebab yang munasabah. Walau bagaimanapun, hukum talak boleh berubah mengikut keadaan, iaitu yang pertama sekali, wajib apabila berlaku perbalahan antara suami isteri yang tidak dapat didamaikan setelah melalui proses mahkamah. Okey, maknanya dia jika ada berlaku sebarang masalah, dia kena melalui beberapa proses dulu. Cuba perdamaian, cuba nak selesaikan masalah. Tetapi kalau tidak selesai, maka bolehlah berlaku perceraian dan hukumnya menjadi wajib. Okey, yang kedua ialah sunat, iaitu apabila isteri berakhlak buruk. Seandainya isteri berakhlak buruk, dah cuba nasihat, dah cuba cara yang berbagai-bagai cara, okey, nasihat sudah, menggunakan perantaraan sudah dan sebagainya, kalau tak dapat juga, maka hukumnya berubah menjadi sunat. Makruh pula apabila suami menceraikan isteri yang berkelakuan baik atau menceraikan isteri tanpa sebab. Okey, tanpa sebab dia menjadi makruh. Dan haram apabila suami menceraikan isteri dalam keadaan isteri sedang haid atau bukan haid tetapi pernah disetubuhi dan tidak diketahui sama ada hamil ataupun tidak. Jadi talak ataupun cerai sah, tetapi hukum menceraikan dalam dua keadaan ini menjadi haram. Itu maksudnya. Okey, anak-anak, jadi saya harap bermanfaat, walaupun sedikit bermanfaat. Lengkapkan nota, insya-Allah semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.